Kembali dengan perkembangan pencarian pesawat AirAsia QZ8501 yang terhempas di perairan Kepulauan Jawa. Operasi mencari dan menyelamat nahas AirAsia QZ8501 yang memasuki hari ke-7. Setakat ini telah menemui 30 mayat dan 2 objek besar yang dipercayai bangkai pesawat berkenaan. Ketua Badan SAR Nasional Basarnas Bambang Solistio berkata berdasarkan kepada saiz dan jenis 2 objek besar di dalam dasar laut itu, pihaknya yakin ia adalah bangkai pesawat AirAsia. Bambang Solistio berkata dengan penemuan tumpuhan minyak dan 2 bahagian besar pesawat ini adalah bahagian pesawat AirAsia yang pihaknya cari selama ini. Bercakap dalam sidang media yang disiarkan secara langsung menerusi beberapa siaran televisyen tempatan, Bambang Solistio berkata bahagian paling besar dianggarkan bersaiz sekitar 10 meter kali 5 meter dan kedua-dua objek besar itu berada kira-kira 30 meter di bawah permukaan air. Daripada 30 mayat yang ditemui itu, 17 adalah lelaki dan 13 lagi perempuan dan jenazah-jenazah itu dihantar ke Hospital Bayangkara, Surabaya untuk proses kenal pasti. Pesawat yang membawa 162 penumpang dan anak kapal itu berlepas dari Surabaya pada 5.35 pagi dan dijadual tiba di Singapura pada 8.20 pagi hari yang sama. Penumpang pesawat itu terdiri daripada 149 orang warga Indonesia, 3 Korea Selatan dan masing-masing seorang rakyat Singapura, Malaysia serta United Kingdom. Kementerian Pengangkutan Indonesia hari ini menggantung laluan AirAsia Surabaya Singapura berkuat kuasa Jumaat lalu setelah didakwa melanggar waktu operasi laluan yang dibenarkan. Kompas.com hari ini melaporkan AirAsia melanggar surat kebenaran yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Penerbangan Awam bertarikh 28 Oktober 2014 yang menyatakan bahawa syarikat penerbangan itu hanya dibenarkan untuk berulang-alik menggunakan laluan itu pada hari Isnin, Selasa, Khamis dan Sabtu. AirAsia Indonesia telah didapati melanggar permit dengan menggunakan laluan itu pada 28 Disember, hari di mana penerbangan QZ8501 yang membawa 162 penumpang dilaporkan terputus hubungan. Ketua Komunikasi Awam Kementerian Pengangkutan Indonesia dalam satu kenyataan menyebut larangan itu boleh dipertimbangkan semula selepas selesai penyiasatan oleh Jawatankuasa Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan Indonesia. Terdahulu, penumpang yang telah membeli tiket bagi laluan Surabaya-Singapura telah dinasihatkan untuk menukar jadual penerbangan mereka. Sementara itu, Pengarah Keselamatan dan Keselamatan AirAsia Indonesia, Kapten Ahmad Sadikin berkata pada Jumaat beliau masih belum dimaklumkan mengenai penggantungan itu dan mengulangi bahawa syarikat penerbangan itu tidak pernah mengendalikan laluan tanpa permit. 2 syarikat pengendali tumpahan minyak telah digerakkan untuk mengawal tumpahan minyak selepas pelanggaran kapal tangki Al Yarmouk yang didaftarkan di Libya dan kapal pengangkut pukal Sinar Kapuas yang didaftarkan di Singapura semalam. Pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Singapura MPA berkata syarikat itu menghantar 4 kapal yang dilengkapi dengan pemecah, perangkap dan pengumpul tumpahan minyak ke kawasan yang terlibat. Dalam kejadian itu, Al Yarmouk sedang dalam pelayaran dari Tanjung Pelepas, Johor ke China. Sementara Sinar Kapuas dalam perjalanan dari Hong Kong ke Singapura apabila kemalangan berlaku di perairan Singapura, kira-kira 11 batu nautika ke timur laut Pulau Pedra Branca. Pengurus kapal Al Yarmouk V-Ship UK Limited menganggarkan 4,500 tan minyak mentah Madura tertumpah dari kapal tangki itu. Berdasarkan keadaan cuaca dan arus pasang surut, tumpukan minyak mungkin mengalir hingga ke bahagian utara Pulau Bintan, Indonesia. MPA dalam kenyataan menyebut akan bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia selaras dengan prosedur operasi standard untuk mengawal bersama tumpahan minyak di Selat Melaka dan Singapura serta menawarkan bantuan dalam operasi membendung tumpahan minyak. Duta Palestin ke PBB secara rasmi telah mengemukakan permohonan Palestin kepada Setiausaha PBB Ban Ki-moon untuk menyertai Mahkamah Jenayah Antarabangsa atau ICC. Kandungan surat tersebut, rakyat Palestin mahu meneruskan dakwaan jenayah perang terhadap Israel dan mencabar keputusan membenarkan pemerintah Israel membina penempatan di tanah milik Palestin.
Sementara itu, PBB mengesahkan penerimaan dokumen tersebut dan berkata langkah sedang dikaji semula. Menurutnya, ia akan mengambil masa sekurang-kurangnya 60 hari untuk dipertimbangkan di peringkat tertinggi PBB. Bercakap di Ibu Pejabat PBB di New York semalam, Wakil Palestin Riyad Mansur berkata, mempersoalkan kes perang dan jenayah adalah satu pilihan yang dibenarkan oleh Palestin untuk mencari keadilan waris mangsa yang dibunuh oleh Israel. Langkah itu diputuskan 2 hari selepas permohonan untuk menjadi anggota ICC yang berpangkalan di Hague telah ditandatangani oleh Presiden Mahmud Abbas. Bagaimanapun, Riyad Mansur berpuas hati selepas Palestin menjadi negara yang ke-123 untuk menyertai ICC. Apabila ditanya tentang kemungkinan pemimpin Palestin khususnya ahli-ahli Hamas akan dipersoalkan kerana jenayah perang, Mansur berkata, biarkan pendirian politik yang akan memutuskan. Sementara itu, wakil Israel ada menyebut tidak ada jaminan kes yang diminta oleh Palestin akan disiasat. Saudara, di kesempatan ini kami di Fokus hari ini mengucapkan selamat menyambut Maulidul Rasul 1436 Hijri buat seluruh umat Islam di Malaysia. Berselawatlah ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan contohilah sikap terpuji baginda. Serta hayatilah tema sambutan perpaduan nadi transformasi negara dengan teruskan bersatu padu di antara kita semua tanpa mengenal agama dan fahaman politik. Untuk itu, sekian saja Fokus hari ini, 3 Januari 2015. Jangan lupa ikuti kami di hari esok. Laporan yang terbaik menanti anda. Saya Deti Zaidi. Dan saya Zabazi Yusof. Assalamualaikum dan sejahtera Malaysia.